أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alhamdulillah, insyaAllah pada hari ini kita akan meneruskan perbincangan dan juga perbahasan berkenaan dengan adab bacaan isti'azah dan juga basmalah di dalam teori ilmu tajwid. Selain daripada hukum hakam, kita juga mempelajari berkenaan dengan adab-adab bacaan. Maka antara adab-adab bacaan yang di permulaan yang perlu kita fahami dan kita laksanakan secara teorinya yang betul, iaitu berkenaan dengan isti'azah dan juga basmalah. Jadi kita akan melihat pada hari ini dua perbincangan, isti'azah dan juga basmalah. Moga-moga pelajar semua dapat memahami dan dapat mempraktikkan di dalam bacaan masing-masing pada praktikal di dalam tutorial nanti, insyaAllah. Baik, yang pertama berkenaan dengan isti'azah. Isti'azah ini merupakan perkataan asal daripada bahasa Arab, yang mana ada ya'udhu ini bermaksud memohon perlindungan ataupun pemeliharaan dan juga penjagaan. Apabila kita tambah dengan a di depan, a'udhu bermaksud saya memohon perlindungan dan juga pemeliharaan dan penjagaan daripada billah, dan kita mohon Allah Ta'ala lindungi kita minasyaitanir rajim, daripada syaitan yang direjam. Jadi dari sudut bahasanya, isti'adah itu bermaksud ucapan a'udzubillahi minasyaitanir rajim, yang mana a'udzu di situ bermaksud aku memohon perlindungan. Baik, dari sudut istilah, istilah ini maksudnya penggunaan perkataan isti'adah itu merujuk kepada memohon perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada kejahatan syaitan yang direjam, seperti mana maksud dalam isti'azah tersebut. Seterusnya kita pergi kepada kepelbagaian ucapan dan juga bacaan isti'azah. Banyak riwayat-riwayat dan juga amalan-amalan yang pernah diamalkan oleh para ulama dan juga ulama-ulama yang terdahulu. Namun antara ucapan yang popular dan mempunyai sandaran yang tepat, yang kuat adalah dua ucapan berikut, adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ini yang biasa kita sebut, ataupun satu lagi a'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim. Jadi kedua-dua lafaz ini kita boleh amalkan dan boleh baca, khususnya sebelum kita membaca Al-Quran. Maka boleh kita mulakan dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim ataupun a'udzu billahis samiil alim. Penambahan di situ as-sami' al-alim, iaitu Allah Ta'ala yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Baik, ini antara variasi lafaz isti'azah. Seterusnya hukum. Apakah hukum kita membaca isti'azah? Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada surah An-Nahl ayat 98, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kamu membaca Al-Quran, maka hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk. Maksudnya di sini satu suruhan. Apabila kamu membaca Al-Quran, maksudnya apabila kita betul-betul nak baca Quran, maka kita perlu meminta perlindungan daripada Allah Ta'ala. Jadi isti'azah ini bukan semata-mata ucapan yang apabila kita rasa nak baca, kita baca saja. Tak, tetapi ia mempunyai hukum dan juga tuntutan di dalam Islam. Hukumnya adalah di sini jumhur ulama berpendapat bahawa hukum membaca isti'azah adalah sunat muakkad, satu amalan sunat yang sangat-sangat dituntut. Maksudnya dia bukan sunat yang biasa-biasa, tetapi dia tinggi lagi darjatnya daripada amalan-amalan sunat yang biasa dan menghampiri kepada wajib. Muakkad ni maksudnya yang sangat dituntut, sama ada di awal surah ataupun di pertengahan. Maka sebahagian ulama yang lain ada juga berpendapat hukumnya wajib. Maksudnya apabila kita nak memulakan bacaan,
Tak kira bacaan kita itu bermula di awal surah ataupun bermula di pertengahan surah, maka di awal bacaan kita itu kita dituntut untuk memulakannya dengan isti'adah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan sebahagian ulama kata hukumnya adalah wajib. Maka selari dengan apa yang kita baca pada ayat An-Nahl ayat yang ke-98 itu, fa idza qara'tal Qur'an, apabila kamu nak baca Quran maka hendaklah kamu meminta perlindungan. Maka ini seolah-olah satu tuntutan. Maka di sini kita boleh faham di dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut. Yang seterusnya, cara membaca isti'adzah. Isti'adzah yang kita sebut tadi, itu lafaz yang kita sebut tadi adalah a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim ataupun a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di sini bagaimana kaedah bacaan kita terhadap isti'adzah ini pada dua keadaan berikut, iaitu yang pertama isti'adzah sebelum surah At-Taubah. Mungkin kita baca sampai di surah At-Taubah, kita stop. Kemudian di majlis yang lain kita nak memulakan kembali bacaan pada surah At-Taubah ini. Macam mana kaedah kita membaca isti'adzah tersebut? Dan yang kedua, isti'adzah sebelum selain daripada surah At-Taubah. Maksudnya selain daripada surah At-Taubah, kita juga mulakan dengan isti'adzah, namun bagaimana kaedahnya? Kita akan lihat dengan lebih detail lagi. Baik. Di sini isti'adzah sebelum surah At-Taubah. Kita faham surah At-Taubah salah satu-satunya surah yang walaupun makna At-Taubah itu adalah taubah, maksudnya tabah yang tubu ini adalah maksudnya taubat, kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi cerita di sebalik penurunan surah ini banyak berkait dengan peperangan, diturun ketika dalam keadaan peperangan. Maka para ulama melihat surah At-Taubah ini, spesialnya surah ini kerana dia banyak menceritakan tentang peperangan dan situasi surah ini diturunkan di dalam keadaan berperang. Maka secara umumnya para ulama katakan bahawa surah ini tidak sesuai untuk kita mulakan dengan basmalah yang kita akan ceritakan selepas ini, iaitu Bismillahirrahmanirrahim, kerana di dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu terkandungnya makna belas kasihan dengan nama Allah yang mempunyai sifat Ar-Rahman yang sangat pemurah, Ar-Rahim yang juga mengasihani. Jadi sifat ini tidak sesuai untuk ditunjukkan apabila kita ingin membaca surah At-Taubah. Maka di dalam perbincangan basmalah nanti ada special pengecualiannya. Begitu juga pada perbincangan isti'adzah, dibahagikan kepada dua keadaan, sama ada yang berkait dengan surah At-Taubah ataupun yang tidak, yang selain daripada surah At-Taubah. Maka kali ini kita melihat isti'adzah apabila dia berkait dengan surah At-Taubah. Apabila kita nak membaca surah At-Taubah, bagaimana cara bacaannya? Ada 3 bacaan di sini. Yang pertama, kita memisahkan bacaan isti'adzah dengan awal surah At-Taubah tanpa diselangi dengan basmalah. Maksudnya memang basmalah tadi kita dah sebut tidak ada basmalah pada awal surah Taubah. Namun bagaimana kaedah kita membaca isti'adzah dan disambung dengan bacaan surah Taubah? Jadi kaedah yang pertama adalah dengan kita memisahkan. Memisahkan ni maksudnya mengasingkan bacaan. Macam mana caranya? Kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita stop. Itu maksudnya memisahkan. Kemudian mulakan bacaan pada surah At-Taubah. Bara'atum minallahi wa rasulih. Jadi itu awal surah At-Taubah. Kemudian bacaan yang kedua, kaedah yang kedua adalah menyambung bacaan isti'adzah dengan awal surah At-Taubah tanpa berhenti. Maksudnya bacaan itu secara wasal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Itu seterusnya. Jadi disambung dengan satu nafas. Itu panggil menyambung bacaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atum. Disambung. Dan yang
Yang ketiga adalah dengan menyambung bacaan isti'adzah dengan awal surah At-Taubah dengan kaedah saktah. Saktah ini kita faham bacaan kita memberhentikan suara seketika tanpa menarik nafas yang baru. Yang biasa kita baca kalau selalu baca surah Yasin, maka di sana ada bacaan saktah. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman. Marqadina, kita stop sekejap, tapi kita tak tarik nafas yang baru. Jadi kaedah yang sama juga kita praktikkan pada awal surah At-Taubah, cara bacaan yang ketiga, dengan dimulakan dengan isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi dimulakan dengan nafas yang sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulihi. Jadi tidak mengambil nafas yang baru apabila kita membaca awal surah At-Taubah. Baik, tadi berkenaan dengan surah At-Taubah. Yang kedua adalah isti'adzah sebelum selain daripada surah At-Taubah. Maksud apa-apa surah saja selain daripada surah At-Taubah, di sini ada 4 bacaan. Kalau berkenaan dengan surah At-Taubah ada 3 bacaan, yang selain daripada surah At-Taubah ada 4 bacaan yang dibenarkan. Baik, yang pertama, berhenti pada isti'adzah dan basmalah. Maksudnya kedua-dua itu kita berhenti. Contohnya apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Berhenti, stop. Maksudnya berhenti dengan kita lepas nafas dan kita mengambil nafas yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Kemudian qul huwallahu ahad. Jadi ini salah satu contohlah kalau kita nak mulakan dengan surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Dan bacaan ini dianggap kaedah ini dianggap kaedah yang paling baik kerana dia meraihkan wakaf-wakaf yang telah ditentukan. Namun boleh juga dipilih dengan kaedah yang kedua, iaitu dengan kita menyambung berhenti pada isti'adzah sahaja, kemudian menyambung antara basmalah dan awal surah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Stop, berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Disambung dengan nafas yang sama pada basmalah dan juga awal surah. Itu contoh kedua. Contoh yang ketiga, menyambung isti'adzah dengan basmalah sahaja, kemudian dengan nafas baru memulakan bacaan awal surah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Kemudian mulakan nafas baru, qul huwallahu ahad. Jadi itu kaedah yang ketiga. Dan kaedah yang terakhir, yang keempat, menyambung ketiga-tiganya. Isti'adzah, basmalah dan awal surah disambungkan dengan satu nafas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Jadi praktikal ini boleh disesuaikan dengan surah-surah yang lain selain daripada surah At-Taubah. Baiklah pelajar sekalian, kita teruskan dengan adab membaca isti'adzah. Selain daripada lafaz bacaan, kita ada kaedah bacaan dan kita ada adab. Adab ni maksudnya dari sudut kita melafazkan dan keadaan kita melafazkan isti'adzah tersebut ada dua keadaan. Yang pertama dilafazkan, dibaca dengan nyaring. Yang kedua dibaca dengan perlahan. Digalakkan supaya kita nyaringkan bacaan itu ketika di dalam majlis seperti majlis musabaqah Al-Quran dan juga semasa kita belajar. Maksudnya kita memulakan bacaan dengan suara yang sedikit kuat. Kemudian dibaca dengan perlahan ketika di dalam solat dan juga bacaan seorang diri. Maksud dalam solat kita juga dituntut, digalakkan untuk membaca isti'adzah. Maksudnya di awal kita memulakan solat, angkat takbir Allahu Akbar, baca doa iftitah, kemudian nak memulakan surah Al-Fatihah, maka kita baca dulu a'udzubillahi minasyaitanir rajim dengan perlahan, tak didengar oleh orang lain, kemudian baru dinyaringkan dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi
Itu antara adab kita membaca isti'adzah. Seterusnya kita berpindah kepada jenis bacaan ataupun topik yang seterusnya adalah berkenaan dengan basmalah. Isti'adzah dah habis, kemudian kita masuk pada basmalah. Basmalah adalah singkatan kepada Bismillahirrahmanirrahim. Orang Arab biasanya dia memendekkan perkataan yang panjang. Contohnya selain daripada perkataan isti'adzah basmalah, dia ada hauqalah. Hauqalah ni maksudnya la haula wala quwwata illa billah. Disingkatkan sebagai hauqalah. Begitu juga beberapa zikir-zikir yang lain. Maka di sini kita melihat apa maksud basmalah. Dari sudut bahasa Arabnya adalah memohon dengan nama Allah. Bismillah itu adalah kita memohon sesuatu dengan nama Allah. Kan bi itu dengan maksudnya. Bismillah, nama Allah. Jadi itu kita memahami bahawa Bismillah itu sesuatu permohonan kita, permintaan kita dengan menggunakan nama Allah. Dan sudut istilahnya adalah menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan lafaz basmalah ini wujud dan ada di tengah-tengah surah di dalam Al-Quran, iaitu pada surah An-Naml ayat yang ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Cuba saya buat balik ayat tu, iaitu pada surah An-Naml ayat yang ke-30. Jadi kalau ditanya di dalam Al-Quran secara zahirnya wujud di dalam lembaran Al-Quran itu berapa kali diulang dengan perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini kita bagi homework kepada pelajar-pelajar sekalian supaya dapat cari berapakah bilangan Bismillahirrahmanirrahim yang ada di dalam Al-Quran. Maka bilangan ini, berapakah bilangan Bismillah ini, pelajar-pelajar boleh respon di dalam dalam Google Classroom masing-masing sebagai respon. Apabila kita mendengar kuliah ini, saya minta pelajar-pelajar respon dengan berapakah bilangan basmalah yang ada di dalam Al-Quran secara zahir. Baik, seterusnya, apakah hukum membaca basmalah? Di dalam mazhab Syafi'i, membaca basmalah dianggap sebahagian daripada surah Al-Fatihah. Maksudnya surah Al-Fatihah ada 7 ayat. Ayat pertamanya adalah basmalah. Para ulama sepakat berpendapat bahawa hukum bacaan basmalah di awal surah atau di pertengahannya adalah sunat, kecuali surah At-Taubah. Seperti tadi, surah At-Taubah tidak disuruh untuk kita membaca basmalah kerana diturunkan masa peperangan. Jumhur ulama mengatakan haram membaca basmalah di permulaan surah At-Taubah dan juga makruh di pertengahan. Jadi kalau yang berkait dengan surah lain, hukumnya sunat kita baca basmalah, kita mulakan dengan basmalah. Cuma surah Fatihah je wajib, kerana menurut mazhab Syafi'i basmalah itu satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Namun kalau berkait dengan surah At-Taubah, maka hukumnya haram kita memulakan dengan basmalah pada permulaan surah tersebut. Namun sekiranya kita mulakan pada pertengahan surah, hukumnya makruh kita mulakan dengan basmalah. Dan cara bacaan basmalah yang betul ada di antara dua surah. Maksudnya apabila kita nak habis satu surah dan nak masuk pada surah yang lain, hukumnya sunat. Kita sebut tadi, sunat kita mulakan dengan basmalah. Maka bagaimanakah kaedah kita nak baca basmalah yang berada di tengah-tengah antara dua surah? Di sini ada 3 bacaan yang boleh kita pilih. Yang pertama, berhenti pada akhir surah dan basmalah. Maksudnya ini kita berhenti semua. Kalau bahasa Arab dia panggil qat'ul jami'. Qat'ul jami', potong semua. Macam mana contohnya? Fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ini diberhenti semua. Cara yang kedua adalah berhenti pada akhir surah sahaja. Maksudnya habis surah berhenti, kemudian bismillah dengan awal surah disambung.
في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. Sambung dengan satu nafas. Dan pilihan yang ketiga, kaedah yang ketiga adalah dengan kita menyambung ketiga-tiganya akhir surah basmalah dengan awal surah. Contohnya في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. Jadi ini contoh bacaan apabila kita menyambung keseluruhan ketiga-tiga di akhir surah basmalah dan juga di awal surah. Maka apabila kita menyambung ketiga-tiga ini, perlu kita raikan barisnya. Fi jidiha hablum min masad, di situ ada tanwin bawah, masadin. Apabila kita sambung, dia akan jadi masadim bismillah. Jadi itu kaedah. Apabila kita nak sambung, baris di hujungnya perlu dihidupkan. Baik, ini yang betul. Ada satu cara bacaan basmalah yang tidak betul. Maksudnya tidak boleh diamalkan, dilarang. Bagaimana dengan kita menyambung akhir surah dengan basmalah sahaja? Maksudnya akhir surah dengan basmalah itu kita tak berhenti, kita sambung. Kemudian kita mulakan dengan awal surah sahaja. Pilihan ini dilarang kerana dia boleh menimbulkan keraguan pada pendengar. Orang akan fikir, akhir surah ni berakhir dengan basmalah, sedangkan basmalah itu bukan di hujung surah tersebut. Contohnya apa? Fi jidiha hablum min masadin bismillahirrahmanirrahim. Dia berhenti kat situ. Jadi itu menimbulkan keraguan. Maka pilihan bacaan ini tidak boleh, tidak dilarang menurut pandangan ulama. Jadi setakat itu dulu perbincangan perbahasan kita pada dua topik berkenaan dengan tajuk isti'azah dan juga basmalah. Diharapkan pelajar dapat memahaminya dengan baik dan dapat mempraktikkan di dalam bacaannya masing-masing. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.